Pelbagai penyakit mungkin disebabkan oleh sisa asidik yang tidak mengalir keluar dan terkumpul dalam organ utama dalam badan manusia. Masa inilah mereka mula menghasilkan semula sel-sel persekitaran. Terdapat 3 jenis penyakit yang disebabkan oleh sisa asidik. Pertama, osteoporosis yang disebabkan oleh sisa asidik yang membeku dalam badan. Kedua, sisa asidik yang membeku yang memberi kesan kepada sendi-sendi tulang dan organ-organ boleh mengakibatkan kenaikan kadar kolesterol, penyakit buah pinggang, artritis dan senggal. Ketiga, saluran peredaran darah akhirnya akan tersumbat dan akan menghalang organ utama badan dari mendapat kuantiti darah yang mencukupi. Ini boleh menyebabkan diabetes, penyakit buah pinggang, tekanan darah tinggi, kanser dan lain-lain penyakit. Semasa sel-sel biasa dalam tubuh manusia dihasilkan semula dan sisa asidik mengumpul, kanser, satu penyakit yang utama di dunia, akan membuat transformasi umum. Terdapat 2 teori untuk punca asas kanser. Satu daripadanya ialah teori kekurangan oksigen oleh Dr. Warbeck, ahli kimia bio Jerman, dan satu lagi ialah teori asidik oleh Dr. Airasi dari Jepun. Dr. Warbeck mendesak bahawa jika oksigen dikeluarkan dari satu sel yang sehat, sel itu akan bertukar menjadi berbarah. Dr. Warbeck telah memenangi hadiah Nobel dengan membuktikan teori ini dalam pengalamannya. Manakala Dr. Airasi mengatakan bahawa sel alkali yang sehat biasanya tidak akan aktif di sesuatu tempat di mana sisa asidik berkumpul. Tetapi dalam kes-kes tertentu, sebilangan sel-sel akan hidup dan disitulah bermulanya kanser. Walaupun sel-sel kanser akan dihapuskan keseluruhannya dalam suatu pembedahan, ia akan wujud semula disebabkan oleh persekitaran asidik yang kekal selepas pembedahan. Pada masa yang sama, sel-sel dalam tubuh manusia akan cuba untuk mengubati keadaan ini dengan menukarkan mereka kepada sel-sel kanser. Apabila sisa asidik terkumpul dalam pankreas, ia akan mengakibatkan diabetes disebabkan oleh kekurangan insulin di dalam badan, dan ini merosotkan fungsi-fungsi pankreas. Para doktor mengatakan bahawa gejala-gejala diabetes akan muncul terutamanya pada orang yang berumur 40 tahun ke atas dan tiada gejala pada umur 20-an mereka. Kuantiti sisa asidik yang terkumpul selepas umur 40 adalah lebih berbanding mereka yang berumur 20-an, terutamanya di dalam pankreas. Namun begitu, kita boleh mengatasi diabetes jika kita mengusir keluar sisa asidik daripada badan kita semasa muda lagi dengan meminum air alkali. Banyak lagi penyakit yang boleh diatasi dengan cara yang sama. Tekanan darah tinggi adalah satu penyakit biasa yang dihidap kerana 2 sebab. Satu daripadanya ialah apabila saluran peredaran darah tersumbat disebabkan sebab-sebab fizikal atau saluran darah yang sempit dihasilkan oleh sisa asidik. Oleh itu, tekanan darah haruslah tinggi secara semula jadi supaya dapat membekalkan kuantiti darah yang mencukupi melalui saluran darah yang sempit itu. Kedua, ialah kekurangan oksigen yang dijangka sebab kimia, iaitu sisa asidik yang membeku dalam saluran darah. Tekanan darah rendah berlaku akibat kemerosotan fungsi otot jantung kerana kekurangan ion-ion kalsium berpunca dari sisa asidik. Seorang pesakit tekanan darah rendah atau hipotensi boleh kembali sihat
dengan meminum air alkali secara berterusan. Ini adalah kerana ion-ion kalsium dalam air alkali mampu untuk mengembalikan aktiviti kesihatan atau mengiatkan aktiviti-aktiviti ion-ion kalsium. Satu daripada fungsi utama air alkali ialah membersihkan sisa-sisa di dalam badan. Pengumpulan sisa-sisa yang berlebihan dalam buah pinggang boleh mengundang penyakit buah pinggang. Apabila sel-sel hidup dalam suasana yang berlebihan, buah pinggang akan bengkak. Ini akan menghalang fungsi biasa buah pinggang dan membawa kepada penyakit buah pinggang. Sel-sel harus mengeluarkan sisa-sisa asidik selalu supaya badan manusia dapat berfungsi dengan baik. Tetapi jika darah dalam saluran menjadi asidik, sisa-sisanya akan melekat pada dinding sel dan menyebabkan fluorida asid dalam buah pinggang memejal dan membentuk batu karang dalam buah pinggang. Tulang-tulang manusia berfungsi sebagai bank kalsium di dalam badan. Tulang-tulang akan membekalkan semua kalsium yang diperlukan oleh badan. Dengan kombinasi kalsium dan fosforus yang mencukupi, tulang-tulang akan sentiasa sehat. Untuk menetralkan kuantiti sisa yang berlebihan, badan akan mula melucut tulang kalsium yang mungkin akan mendatangkan mudarat. Gejala-gejala kalsium yang kurang tidak akan jelas melalui ujian-ujian X-ray. Ia hanya boleh dilihat apabila 30 hingga 40% daripada kalsium dalam tulang keluar. Apabila sisa-sisa asidik berkumpul dalam saluran peredaran darah, kaki dan tangan, ia boleh mengakibatkan penyakit senggal. Biasanya, senggal boleh berlaku pada sendi-sendi jari kaki, lutut dan jari tangan dan mungkin akan mendatangkan sakit yang teruk apabila cuaca bertukar. Meminum air alkali adalah satu cara yang terbaik untuk merawat penyakit senggal.